Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Auckland atas tugas penerbangan dan hotel yang kami duduk ini alhamdulillah memiliki pemandangan yang indah. Tetapi ia adalah apa yang disebut sebagai quarantine hotel di Auckland ini, di mana semua anak-anak kapal daripada pelbagai syarikat penerbangan duduk di sini dan tak boleh keluar. Tak boleh keluar ya. Jadi tengok sajalah, enjoy the view but do not go out ya. Baik, jadi sementara ada masa rehat di sini, sepatutnya waktu rehat di sini, saya ingin membuat satu video yang menyambung penjelasan saya ke atas buku Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Baik, dalam video sebelum ini saya telah menerangkan tentang air jampi dan telah saya jelaskan bahawa tidak diketahui daripada amalan, daripada praktik Nabi SAW untuk menjampi air. Baginda jampi dengan terus meniup pada bahagian yang sakit ataupun pada orang yang sedang sakit pada ketika itu. Baik, sebahagian pihak mereka mengemukakan dua hadis sebagai dalil bahawa Nabi pernah menjampi air. Jadi air jampi ni ada dalam sunnah Nabi. Betul ke? Mari kita semak dua hadis tersebut ya. Dua hadis ini tak ada, saya tak kemukakan dalam buku Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit, tetapi saya ada kemukakannya dalam buku 90 pelajaran tentang bid'ah. Okey. Sebab bila saya tulis buku Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit, saya belum ada orang yang bagi tahu saya, ada dalil ni. Okay. Kemudian baru ada, maka saya memasukkan dua hadis yang dikatakan dalil itu dalam buku yang terkemudian, iaitu 90 pelajaran tentang bid'ah. Baik, hadis pertama, riwayat Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Awsat dan dinilai hasan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Demikian juga oleh Syekh Al-Albani ya. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat dan baginda disengat oleh seekor kalajengking. Baginda meneruskan solat dan selesai solat baginda pun bersabda, semoga Allah melaknat kalajengking ini yang menyengat tanpa mengira orang yang sedang solat ataupun selainnya. Kemudian baginda meminta campuran air dan garam dan baginda mengusap di bahagian yang kena sengatan itu. Kemudian baginda membaca surah Al-Kafirun, surah Al-Falaq, surah An-Nas dan meniup pada kawasan yang kena jangkitan. Itu hadisnya. Kalau kita kaji, kita semak, mana ada air jampi kat sini? Sebab memang mula-mula tu ada air, tapi ia adalah dua aksi yang berbeza. Two separate action. Aksi yang pertama, baginda meminta campuran air dan garam. Kemudian baginda mengusap di bahagian yang kena sengatan. Complete different. Kemudian baru baginda membaca surah Al-Kafirun, surah Al-Falaq, surah An-Nas dan meniup di bahagian yang kena sengatan. Baginda tak tiup apa-apa air. Baginda tidak menjampi apa-apa air. Jadi hadis itu hasan, tetapi bukan dalil untuk membuktikan bahawa air jampi ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk hadis kedua. Hadis kedua riwayat Imam Abu Daud. Riwayat Imam Abu Daud, lihat hadis nombor 3387 atau penomboran yang lain hadis nombor 3885 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan menziarahi seorang sahabatnya yang sakit bernama Sabit bin Qais bin Syammas. Apabila baginda ziarah, baginda mendoakannya dengan berkata, Ikshifil ba'sa rabban nas an Sabit bin Qais bin Syammas. Hilangkanlah penyakit ini, wahai Tuhan manusia, daripada Sabit bin Qais bin Syammas. Summa akhaza turaban. Kemudian baginda mengambil tanah min Batahan, daripada satu tempat nama Batahan. Faja'alahu fi qadahin, dan baginda memasukkannya dalam satu bekas. Summa nafasa alaihi bima'in. Kemudian baginda menyembur padanya air. Tak disebut air liur baginda sendiri ataupun air yang ambil daripada sumber berasingan yang tuang ke dalamnya. Masukkan. Summa
nafasa alaihi bima'in wa sabbahu alaihi, dan baginda menuang campuran air dan tanah itu ke atas sabit. Kalau menuang tu maknanya air tu banyak. So kemungkinan besar bukannya air liur Nabi. Okey, ini sekadar penafsiran saya, pandangan peribadi, sebab tak dijelaskan air itu apa. Tapi kalau sampai boleh digaul dengan tanah tu, sampai boleh tuang tu jumlah air yang banyak, maka kemungkinan besar ia adalah air daripada sumber yang lain. Sekali lagi, hadis ini dijadikan dalil bahawa Nabi menjampi. Padahal bila kita semak, pertama sekali darjat hadis. Hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani, juga dinilai dhaif oleh Syekh Shu'aib Arnaud. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, baginda ambil tanah, ambil air dan kemudian tuang. Tapi baginda tak baca apa-apa pada air tu. Perasan tak? Baginda tak baca apa-apa. Summa akhaza turaban min bathani faja'alahu fi qadahin summa nafasa alaihi bima'in wa sabbahu alaihi. Habis. Jadi baginda mengambil tanah daripada satu tempat namanya Batahan, kemudian baginda masukkan dalam satu bekas, menyembur air padanya dan kemudian tuang pada sabit tanpa membaca apa-apa jampi. So memang ada air tapi tak ada apa-apa jampi ya. Yang Nabi buat sebelum tu berdoa, dan Nabi lakukan doa itu sekali lagi separate ya. Separate, two separate action. Baginda berdoa ikshifil Rabbanas min Sabit bin Qais bin Syammas. Baginda berdoa saja tanpa ada apa-apa air yang terlibat sama. Kemudian summa akhaza turaban. Kemudian baru baginda ambil tanah. Okey, jadi dua separate case, dua aksi yang berbeza, dua tindakan yang berbeza. Yang pertama baginda mendoakan, kemudian baru baginda ambil air dan tanah. Itu mungkin sebagai salah satu bentuk cara rawatan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini pertama sekali darjatnya dhaif. Kalau nak pakai sekalipun, ia bukanlah dalil kepada penggunaan air jampi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah dalil penggunaan air jampi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua dalil yang dikemukakan sebenarnya bukan dalil. Okey, baik. Ada dua perkara tambahan yang saya nak sampaikan ya. Kita memang dianjurkan meminta dalil, kita memang dianjurkan mencari dalil dalam sesuatu persoalan agama, akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, berhati-hati dengan sebahagian orang yang memaksa-maksa sesuatu ayat Quran, memaksa-maksa sesuatu hadis menjadi dalil, padahal ia bukan dalil. Kenapa benda ini boleh berlaku? Ia berlaku sebab di kalangan masyarakat kita, kadang-kadang, bukan semua kes, kadang-kadang amalan itu berlaku terlebih dahulu. Amalan itu berlaku terlebih dahulu, kemudian datang geng pencinta sunnah ni, geng hadis sahih, geng salafi, geng sunnah. Orang yang tak suka mereka, panggil mereka ni Wahabi. Mula dalil mana. Maka pihak yang duk buat amalan tersebut, mereka rasa tertekan. Alamak, dia orang tanya dalil lah. Alamak, macam mana ni? Lalu mereka cari. Ayat Quran ni macam boleh jadi dalil. Okey, ini dalil kami. Cari. Hadis ni macam boleh jadi dalil. Inilah dalil kami. Maka amalan wujud terlebih dahulu. Bila ditanya dalil, bila under pressure to provide evidence, mereka cari-cari dan apa yang lebih kurang tu bolehlah. Ini dalil kami. Padahal bila dia semak, macam kes ini, yang pertama tu hadisnya hasan, tapi yang kedua tu hadisnya dhaif. Okey, tak apa. Yang kedua-dua hadis ini, Nabi tidak menjampi apa-apa bacaan pada air. Memang ada air dalam hadis tu. Memang ada air, tapi it is two separate action. It is not together. It is two separate action. Maka, berhati-hati dengan orang yang memaksa-maksa sesuatu ayat Quran atau sesuatu hadis untuk menjadi dalil. Padahal bukan. Cara yang betul dalam beragama ni ialah dalil dulu. Daripada dalil itu secara natural, secara kefahaman yang boleh diambil dengan terus. Tak payah pusing-pusing, tak payah fikir, tak payah perah kepala apa. Terus kita dapat dalil daripadanya. Okey? Itu caranya. Bukan amalan terlebih dahulu.
Bila under pressure, bila di bawah tekanan, apa dalilnya, maka baru nak cari ayat Quran, baru nak cari hadis yang ada kaitan. Yang pada zahirnya makin nampak macam dalil, tapi bila disemak dengan teliti, tak ada kaitan pun. Okay, sebagai contoh, okey tak apa, dua contoh ni cukup lah, banyak pula. Jadi berhati, memang kita dianjurkan meminta dalil, berhati-hati dengan pihak yang mengemukakan dalil, kerana bukan semua kes, sebahagian kes, kadang-kadang berlaku pemaksaan dalil. Pemaksaan di mana ayat Quran ataupun hadis tu tak ada kaitan pun, tetapi dipaksa. Ini dalil. Kita pun lihat secara zahir, ada dalil lah. Padahal jika disemak, tak ada pun. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang Nabi SAW ziarah sahabat bernama Sabit ni, lalu baginda mendoakan, doa Nabi pendek aja. Ikshifil ba'sa rabban nas. Hilangkanlah penyakit ini, wahai Tuhan manusia, daripada sebut nama sahabat itu secara penuh. Kalaulah ikut standard, kalaulah ikut kebiasaan masyarakat kita, kalau ada seorang ustaz, seorang yang datang ziarah orang sakit, baca doa sepatah macam tu je. Alah, ustaz ni tak power, baca doa pendek je lah. Kan, sebab bagi masyarakat kita, orang agama ni doa mesti power, dan power tu ialah doa yang panjang, berjila-jila lama ni. Bila mak saya sakit dulu, bila makcik saya sakit dulu yang membawa kepada mereka meninggal dunia akhirnya, ada saudara mara, ada orang-orang yang mari ziarah, ada juga orang-orang yang agamawan, yang datang berdoa. Lama dia orang doa. Saya ada sama kat tepi, tapi saya tak angkat tangan. Sebab saya tak tahu apa dia orang baca kan. Tapi saya perhatikan lama baca doa. Okey, tak apalah. Tapi cuba tengok Nabi, walaupun daif, tapi tak apa kalau kita nak guna hadis ni, sekadar ni je. Pendek je. Hilangkanlah penyakit ni, wahai Tuhan manusia. Dalam sebuah hadis saya yang sahih, la ba'sa tahurun insya-Allah. Tak mengapa, penyakit ini membersihkan daripada dosa-dosa insya-Allah. Itu je Nabi sebut. Alamak, Nabi tak pandai doa ke? Tak. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, yang panjang berjela-jela tak semestinya yang terbaik. Nabi SAW doa pendek saja. Tapi yang penting kita datang, kita gembirakan orang yang kita ziarah itu, kita bersembang-sembang perkara yang baik, kita memberi motivasi, dan kita doakan, tak apa, doa pendek cukup. Tak payah nak panjang-panjang yang itulah masyarakat kita kan, lagi panjang doa tu lagi power ustaz tu. Kan kalau majlis kesyukuran ke, majlis doa selamat ke, majlis tahlil ke, panjang tekong tu, tak sebut, tak baik sebut tekong. Panjang imam tu baca doa. Bagus imam ni. Lain kali kita jemput juga dia. Padahal kalau kita dengar doa tu entah semua-semua, memang doa, tapi semua doa dia tembak. Doa sebelum suami isteri bersama pun ada masuk sekali. Okay? Doa musafir pun ada masuk sekali. Padahal bukannya nak pergi perjalanan jauh, tapi sebab masyarakat kita ni mereka suka kalau baca doa yang panjang-panjang tu yang bagus, maka Tok Imam tu pun dia terpaksalah baca doa yang panjang-panjang. Jadi doa yang tak ada kaitan pun dia baca juga. Saya mula-mula dulu hadir kat majlis-majlis tu, kemudian belajar sikit-sikit bahasa Arab kan, dah mulalah pay attention. Itu dia baca doa lah. Macam tak ada kaitan pun dengan majlis. Okay. Cuba bagi contoh, entah tempat mana saya pergi tu kan. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, satu pelajaran pentingnya, doa pendek cukup asalkan padu, direct to the point. Okay. Direct to the point dan tak payah nak berjela-jela. Baik. Sekadar ini sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.